Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali bersama dengan kami di Hello Doktor. Pastinya setiap minggu kita akan bawakan topik yang berbeza untuk anda semua. Kali ini menjelangnya tahun 2024, kita dah pun masuk bulan Disember. Pastinya pelbagai perancangan yang perlu kita lakukan, termasuklah perancangan keluarga. Dan untuk anda semua, hari ini topik kita perancangan keluarga yang mana masih lagi kita di Malaysia, kalau nak dibandingkan dengan negara di Asia Tenggara, kita masih lagi berada pada tahap yang rendah dari sudut kesedaran tentang perancangan keluarga yang perlu kita amalkan. Sebenarnya bagaimana dan apakah faktor yang perlu diambil kira? Antara faktor pastinya menjadi kestabilan ekonomi, sosioekonomi kita, dan juga antara faktor-faktor lain kesihatan wanita itu sendiri, sama ada bersedia fizikal, mental dan kesiapsiagaan wanita tersebut untuk hamil. Segalanya akan kita bincangkan, kompilasikan untuk 1 jam yang amat penting untuk anda. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami. Ajak ramai-ramai, kalau boleh jangan isteri je, ajak suami juga untuk dengar sebenarnya. Kadang-kadang kalau isteri cakap tu, ya ke awak ni kan. Jadi kita dengar juga pandangan daripada yang pakar, yang lebih arif untuk membentangkan tentang isu perancangan keluarga ni untuk kita semua. Sambil-sambil tu kita nak anda dengarkan apa sebenarnya pendapat orang ramai bila kita tanya tentang perancangan keluarga. Sama-sama kita dengarkan. Bukan kita nak menolak rezeki. Ada orang kata, oh kenapa nak planning, nak tolak rezeki ke? Tak. Sebab kehidupan sekarang macam mengejar kita dari sudut sosialisasi, ekonomi dan everything. Dan perkembangan anak-anak sekarang ni pun agak scary. Bila dah berkerjaya ni kita kena consider masa lah. Especially for career woman, kalau kerja 8 to 5 fix tu it's okay. Macam okay lah, you can give time for your family, for your kids kan. Tapi kalau kerja yang odd hours like doctors, macam kita ke hospital, usually masa tak tentu. Ada on call and everything. So we have to really consider that lah. Sebagai seorang yang belum kahwin lagi, family planning ni perlu untuk jaga masa yang panjang lah. So macam saya mungkin perlu merancang daripada umur 40-an ke atas lah, supaya kita boleh tahu macam mana kita nak plan masa depan untuk anak-anak dan juga secara keseluruhannya dalam family lah. Satu, kita kena tengok juga daripada segi ekonomi pasangan tu sendiri, dan juga jarak anak tu. Sebab jika anak tu masih kecil, bila kita tak planning and then nanti takut anak tu kurang kasih sayang dan sebagainya, and then juga akan mengganggu hubungan suami isteri juga. Sebab dia punya, bila kita tak merancang tu, asyik beranak-beranak, ibu pun akan tertekan, suami pun akan tertekan, anak yang lain pun akan tertekan juga. Sebentar tadi kita dah pun dengarkan mereka berpandangan. Ada yang dah kahwin, ada yang belum kahwin. Jadi itu antara pandangan yang boleh diutarakan. Pastinya anda juga mempunyai pandangan yang tersendiri bila kita katakan tentang perancangan keluarga. Jadi hari ini kita nak belajar, kita nak timba ilmu mengapa ianya sangat perlu dikaitkan dengan keadaan semasa. Mungkin kalau kita bandingkan 20 tahun dulu sangatlah berbeza. Perancangan keluarga terkini mengambil faktor pelbagai dari sudut dunia moden. Jom kita sama dengan salah seorang yang begitu familiar saya kira dalam kalangan mereka yang sering kali ke Andorra. Kita bersama dengan Dr. Mariam Sakinah Muhammad Rom, pakar perunding obstetrik dan juga ginekologi daripada Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Andorra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak-banyak Dr. Mariam bersama dengan kita hari ini, dan pastinya ini antara topik yang dinanti-nantikan juga kan, melihat pada keadaan sekarang ni. Betul. Ada perkara yang boleh kita kawal, ada perkara yang di luar kawalan kita. Betul. Seperti mana yang kita nak bahaskan sekarang ni, dunia serba moden, berkembang dengan pesat, dengan keadaan ekonomi semasa, kestabilan keluarga amat-amatlah penting dari pelbagai aspek. Jadi bagaimana nak dikatakan dengan definisi perancangan keluarga mengikut pada keadaan semasa ni, Doktor? Okey, first of all, perancangan keluarga, orang kata kontraseptif lah. Kontraseptif tu apa sebenarnya? Orang awam biasanya dengar kontraseptif, dia terus kata, oh hormon bahaya dan tak nak ambil. Ya? Terus naik berat badan. Ya, Saya selalu dengar benda tu, naik berat badan nanti. Betul. Tapi sebenarnya itu adalah cara ataupun alat ataupun ubat yang mencegah kehamilan. Itu konsepnya. Dan kita ada macam-macam jenis lah. Hormon ke, yang tiada hormon ke, itu kita akan ulas lebih lanjut nanti. Ya, betul. Okey, bagaimana untuk kita merancang kehamilan? Kerana bila nak hamil ini, antara perkara yang saya kira lah kan, sebagai wanita yang pernah hamil, itu adalah fasa yang begitu sukar, begitu mencabar. Fizikal, mental dan kesiapsiagaan kita. Jarang saya dengarkan kawan-kawan saya yang hamil untuk anak kedua, mereka ada satu kegembiraan yang seperti mana mengetahui berita tentang hamil anak pertama. Jarang sekali kita dengarkan kan. Sebab yang kedua tu selalunya kita panggil aksiden, terbabas dan sebagainya. Betul tak doktor? Saya kira doktor selalu dengar juga dengan pasien. Menariknya kan, untuk pesakit Andorra dia datang sebab dia rindu nak pregnant.
Macam tu lah. Ya, rindu nak pregnant. Okey, sebab ada perkhidmatan yang disediakan. Ya, mungkin. Tapi dari segi kita sebagainya, kita akan tengok lebih orang kata panjang dari situlah. Dari segi kesihatan ibu, kesihatan anak dan efek pada pregnancy itu. So, sebenarnya memang banyak kandungan pertama dan kedua tu rapat. Sebab apa alasan mereka? Tak sempat nak rancang, doktor. Tak sempat nak rancang dan mereka tidak berasa trauma untuk beranak. Tapi kita bukannya fokus pada beranak sahaja, tapi lebih kepada efek pada ibu, anak, keluarga dan secara amnya lah. Okey, kesan ataupun efek yang seperti mana betul. doktor katakan tadi. Okey. Mengambil kira kepada faktor-faktor lain. Apa antara kesannya, doktor? Pertama sekali kita ulas sikit apa tu rapat kan? Betul. Apa tu rapat? Jarak macam mana yang Jarak dikatakan macam rapat? betul. Jarak yang rapat bermaksud kandungan antara kandungan. Jarak tu 18 bulan dan ke bawah. 18 bulan. Maksudnya adalah anak tu tak sampai setahun dah pregnant pula. Ya? Dan lagi risiko tu lebih kalau mengandung dalam tempoh 6 bulan. Tak sampai 6 bulan kandungan tu berlaku, kandungan kedua. Ya? Efek ni pula kita bukannya bergantung pada satu bahagian sahaja. Kita fokus pertama kepada baby, bayi. Ya? Bayi kalau ibu tu rapat, kita fokus pada bayi yang ada dulu. So dari segi breastfeeding, breastfeeding tak dapat 2 tahun. Sedangkan dalam WHO memang rekomen 2 tahun. Ya? Lepas tu attachment dengan baby. Jadi apa attachment dengan baby pun agak kurang. Jadi risiko mental health, autism, skizofrenia pada bayi yang ada tu masih lagi ada tinggi. Macam tu. Itu untuk yang bayi. Tapi untuk yang kandungan pula tak cukup bulan. Saiznya kecil. Jadi apabila tak cukup bulan, saiznya kecil berkaitan dengan kesan-kesan tu pula. Macam masuk NICU, masalah paru-paru dan sebagainya. Terlalu banyaklah untuk diperkatakan. Kan? Okey, kandungan bayi. Ya, Saya kira betul. ibu pun terkesan juga betul. sebenarnya. Betul, Ibu pun tepat terkesan. sekali. Kita Betul. yang dalam fasa pantang pun kita rasa sangat-sangat struggle. Betul. Blues pun boleh terjadi. Yes, Apatah lagi baru 6 bulan, masih lagi struggle untuk menyusu dan sebagainya, doktor. Kesan terhadap ibu, mental mereka? Okey, betul. Saya suka soalan ni sebab kebiasaannya seorang ibu ni selalu meletakkan orang lain dahulu, kan? Setuju. Tapi bukannya pada mereka punya orang kata mental health dulu. Betul. So apabila ibu yang rapat ni, kandungan rapat, saya akan bertanya kepada suami ya, macam mana ibu ni? Maksudnya macam mana dari segi health, ada tak dia selalu menangis, ada tak dia selalu macam rasa nak marah anak, emosi yang tidak terkawal. Jadi kebanyakan memang akan ada macam tu. Suami akan bagi tahulah kata ya, isteri saya penat menyusukan anak dan alahan muntah alahan muntah 3 bulan pertama tu. So itu menyebabkan ibu tu kadang-kadang tu tak mahu jaga anak. Jadi efek pada depression. Ada juga yang sampai berhenti kerja sebab tak boleh nak melakukan aktiviti harian. Dan kesihatan ibu secara masalah darah merah kurang. Anemia, ya. Lepas beranak kan kita ada lokia, kita ada darah nifas, HB dah kurang. Betul. Breastfeeding HB kurang lagi. So Dan kadang-kadang benda-benda tu- berpanjangan sehingga lepas fasa kehamilan pun, kan? Ya, Ia betul. kekal. Ya, Masalah betul. kesihatan itu kekal pada ibu. Ya, betul. Dan osteoporosis sebab apa kita mengandung, kita share kalsium dengan baby. Tak sempat untuk kita recover lah. Ya, betul. Badan kita tak sempat untuk bersiap sedia Betul. menghadapi fasa yang mencabar lagi. Yes. Tapi kita dah terpaksa melaluinya. Yes. Itu yang dikatakan tidak bersedia. Ya, tidak bersedia. Betul. Okey. Tidak bersedia ni bukan sahaja pada si ibu tetapi pada anak yang telah pun lahir, anak dalam kandungan dan pastinya ia akan menjejaskan kestabilan keluarga. Banyak lagi sebenarnya yang kita nak bahaskan tentang isu panas ini saya kira. Kita nak rehat seketika, doktor. Kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana, hanya di Hello Doktor. Masih lagi bersama dengan kami di Hello Doktor, bersama dengan saya Anim Izzati dan juga Dr. Mariam. Di awal tadi kita dah ceritakan tentang situasi. Situasi apa yang berlaku kalau tak merancang keluarga ini? Apa yang berlaku kepada ibu, bayi dalam kandungan dan juga bayi yang telah pun lahir dengan rapat, ya. Kita dah pun cerita tentang jarak yang rapat. Tapi solusinya adalah ada. Kita pernah tawarkan, kita pernah juga war-warakan kepada mereka semua tentang kaedah yang boleh dipertimbangkan, kontraseptif, bagaimana untuk anda merancang kehamilan anda. Walaupun kita katakan Malaysia ni masih lagi berada pada tahap yang sangat rendah kesedaran mereka. Betul, doktor? Ya? Betul. Okey, doktor. Bagaimana? Apa yang mungkin kita boleh memberi kesedaran kepada mereka di luar sana? Kaedah yang boleh dipertimbangkan?
Okey. Untuk cerita pasal kaedah ni, kita ada macam-macam cara. Ya. Anim tadi dah sebut, dengar kontraseptif, ingat takut naik berat badan. Setuju. Orang naik berat badan, ingat pasal hormon. Tapi sebenarnya kita ada jenis yang tiada hormon. Dan biasanya pembahagian jenis-jenis pula kepada untuk lelaki, untuk wanita. Ya. So saya rasa kita cerita pasal yang ada hormon dululah kot ya. Boleh. Alright. So ada hormon ni pula ada macam-macam cara dia. Untuk lelaki minta maaf memang tak ada. Siapa yang ada orang kata untuk lelaki tu memang kaya raya lah sebab tapi unfortunately tak ada because benih suami, benih lelaki ni dia sentiasa regenerate after 72 hours. Lepas 3 hari dia generate dan we only need one sperm. So that's why tak ada lagi ubat yang boleh stop the production. Faham? Okey. Okey. So untuk wanita pula, okey saya tengok saya bawa ni ni rahim okey. Ini sistem peranakan wanita. Okey. Sistem peranakan wanita ini adalah rahim. Ini adalah kilang telur. Okey. So, ubat-ubat hormon ni dia boleh efek dari segi telur, maksudnya dia berhentikan pengeluaran telur. Ya, dia berhentikan pengeluaran telur. Tapi apa jenis-jenisnya? Satu, kita dah ada ubat injection. Ubat injection dia akan memberhentikan pengeluaran telur. Jadi tiada waktu subuh lah. Injection ni saya tak bawa hari ni. Dia kita panggil IM Depot. Okey. Setiap 3 bulan sekali, kena jumpa doktor untuk inject. Ya. Ada kiraan tertentu lah kan? Betul. Bila dan sebagainya. Betul. Biasanya dia 13 minggu. Betul. Tapi selalunya apa yang kenapa orang tak ambil dia takut jarum. Ada alasan takut jarum Of course. menjadikan mereka tidak mahu mengambil Betul. kaedah ini. Betul. Okey, saya ingatkan macam takut kita sendiri tak ingat tarikh dan juga sebab kadang-kadang kalau berselang hari pun silapkan jangka masa itu pun boleh menyebabkan berlaku. Betul. Tidak peratusannya tidak tinggi Betul, lah. betul. So Okey. tapi ada yang takut jarum, kesiapan yang miss tu pun ada juga. Tapi antara aim tu dia kata takut jarum. So Faham. kita kata okey, why not kita try ubat makan. Okey. Ubat makan kita ada 2 jenis. Saya letak ni dulu ya. Alright. Alright. So ubat makan kita ada 2 jenis. Okey. Satu ubat ni selepas kita pantang, selepas kita beranak, sorry. Dan lepas kita beranak kita kena makan ubat ni kita panggil Noriday setiap hari. Tak mengganggu menyusu? Tidak. Penyusuan tak mengganggu? Tidak. Okey. Sebab dia hanya ada satu hormon kita panggil progesteron. Okey. Kalau hormon ada 2, hormon estrogen sekali dia akan mengganggu dari segi pengeluaran susu. Okey, faham. Cuma yang ini kena makan setiap hari, seeloknya waktu yang sama. Contoh pukul 5 pagi, 5 pagi. Dia nak kena kiraan 24 jam lah. Kan? Ya, betul. Tepat 24 jam. Betul. So efeknya adalah satu, dia panggil Noriday ni dia akan berhentikan pengeluaran telur Di kilang telur. Yes, betul. Dan dia akan mengurangkan keadaan yang sesuai untuk benih suami masuk dekat bahagian vagina tu. Dia punya, kita panggil mucus. Dia punya bendali vagina tu akan mengurangkan kebolehan sperma untuk masuk ke dalam. So dia ada 2 action dekat situ. 2 protection lah saya kira juga kan. Yes, Dia betul. Mematikan telur di bahagian kilang dan juga Betul. mengawal di bahagian situ. Betul. Ini ada kesan terhadap period wanita? Okey, sebab dia berkaitan dengan hormon. Jadi kalau kita miss, kalau kita lambat memang akan ada kesan. Okey. Kesannya apa? Kadang-kadang period tu banyak, period tu sikit, kadang-kadang period tu tak ada langsung. tak langsung dia tak kenalah. Alright. Faham. Lepas tu ada juga patient yang kata, okey doktor, saya dah berhenti menyusu dan saya nak ubat yang lebih berkesan. So kita panggil Yasmin, ya. Okey. Ni Yasmin. Okey, ubat ni dia ada sekali dengan estrogen. Okey. Kita panggil ni ethinyl estradiol dan dia menyebabkan satu, yang ni bagus tak naik berat badan Okey. Yang tadi tu boleh naik berat badan? Ada yang potensi? ini sebab dia tak naik berat badan juga, cuma sebab dia lepas beranak. Iyalah. So kan in terms of breast berat badan mungkin berkurang disebabkan breastfeeding. Okey, faham. Untuk yang ini, 2 jenis ni dia tidak naik berat badan, kulit lebih cantik. Wah. Ada pula benefit-benefit lain. Okey, kita pendekkan di bahagian pil ini sebab saya fahamkan ini ada jangka masa tertentu. Contohnya 2 tahun selepas dia beranak sahaja yang berkesan. Contoh kalau diamalkan lebih daripada 2 tahun tu masih lagi memberi kesan? Tak, sebenarnya boleh. Boleh. Okey. Cuma sebab dia kena makan setiap hari. Kalau tertinggal dia terus pregnant, dia lebih subur. Okey, Jadi baik. sebab itulah kalau orang yang orang kata macam mungkin takut tertinggal, saya akan sarankan guna
Implanon. Okey, Pernah kita berhenti dengar? sekejap. Okey, Implanon alright. pun saya pernah dengar, antara yang famous juga. Yes. Doktor. Tapi sebelum tu nak cerita tentang ikat peranakan. Oh, okey, Bagi mereka yang alright. mungkin dah berderet ataupun Okey. adalah sebab-sebab tertentu. Kadang-kadang kita sendiri tak boleh nak bayangkan kan apa yang dilalui oleh keluarga itu mengambil keputusan untuk ikat peranakan. Jadi wartawan kami sempat membawakan laporan khas untuk anda. Saksikan. Pesakit yang kita akan buat pembedahan hari ini, dia merupakan seorang wanita 36 tahun, mempunyai 4 orang anak. Beliau sebenarnya menggunakan injection setiap 3 bulan sebagai perancang keluarga, tapi mengandung juga. Nama saya Dr. Binaswaran Wirasami. Saya pakar obstetrik dan ginekologi di Hospital Selayang ni. So, memandangkan kandungan beliau yang lepas, agak complicated sikit. So, beliau telah membuat cadangan untuk mendapatkan pemandulan yang cara tetap lah. Yang kita akan buat hari ini adalah pembedahan laparoskopi. Operasi ini dikira satu operasi yang minor, agak minor. Kadar komplikasinya agak rendah lah. Pasien boleh balik pada hari yang sama biasanya. Kamera akan dimasukkan melalui tali pusat, dan 2 lagi port akan dimasukkan di sebelah tali pusat untuk membantu kami membuat operasi nanti. Kadang-kala kami juga akan masukkan alat ke dalam faraj untuk membantu menggerakkan rahim untuk memudahkan kami membuat operasi. So pada hari ini kita akan mengikat, kita akan menggunakan macam getah, dan kita akan ikat tiub fallopiannya. So yang ni kita akan bincang dengan pesakit dan kita akan buat seperti mana yang pesakit memilih lah. Kalau kita membedah, pemulihannya boleh ambil masa sikit, kadang-kadang sampai 2 minggu hingga sebulan. Okay. Tapi kalau kita membuat pembedahan ini secara laparoskopi, selepas 2-3 hari pesakit rasa normal lah. So, antara komplikasi yang lain, walaupun kita memanggil ni kadar pemandulan yang tetap, dia ada 0.5% risiko untuk fail. Artinya pesakit boleh mengandung lagi. So artinya dalam 200 orang kita ikat, seorang akan mengandung, tapi kebiasaannya ia akan menjadi kandungan di luar rahim. Tapi ada juga yang dalam rahim, walaupun kita dah ikat 2 tiub, mengandung juga dalam rahim. Saya menasihati para wanita yang telah completed family atau mempunyai masalah kesihatan yang tidak boleh mengandung lagi, and then sudah berumur 35 ke atas atau 40 ke atas lagi senang. Please consider untuk mengikat tiub fallopian anda, sebab keberkesanannya and then side effect-nya agak kurang lah. Tadi laporan khas berkaitan dengan ikat peranakan. Macam mana yang kita sembang tadi, tidak ada apa yang 100% kesan ataupun keberkesanannya, Doktor. Betul. Kan? Bagaimana sedikit secara ringkas dan mungkin kita nak sambung antara kaedah lain lagi yang perlu dipertimbangkan. Okey. So tadi kalau ikut Dr. Vignesh ada sebut, dia punya peratusan dalam 200 prosedur yang dilakukan, satu mungkin akan tidak berjaya, mungkin pregnant di luar rahim ataupun di dalam rahimnya. Disebabkan itu saya sangat suka untuk recommend pesakit saya untuk implanon. Implanon ni betul-betul this is the actual size. Okey. This is the actual size. Maknanya kalau kita letakkan jari telunjuk, dia sampai ke bahagian tak panjang jari telunjuk pun sebenarnya. Yes, very small. Okay. And then Very small. Yang ini kalau kita masukkan dalam 2,000 orang wanita, seorang sahaja yang pregnant, dan setakat pengalaman kami sebagai doktor sikit puan ni, tak pernah lagi jumpa orang pregnant dengan implanon. Okey. Yeah, so it's very good. Kat mana nak letak ni kan? So biasanya kita akan letak di bawah kulit dekat non-dominant hand. Maksudnya kalau kita contoh banyak tulis tangan kanan, kita akan tulis tangan kiri dekat bawah kulit di atas arm ni. Dekat Doktor, bawah. ada yang kata lepas tu bila nak keluarkan tak jumpa. Yes, ada juga. Tapi again, sangat-sangat jarang. Okey, kes apa yang tak jumpa? Satu, mungkin dia naik berat badan sebab ini adalah hormon kan? Dan efeknya dia boleh naik berat badan. Sebab naik berat badan, sometimes period dia mungkin kacau sikit. Kacau sikit maksudnya kadang-kadang dia akan datang period sikit-sikit atau period banyak kan? Tapi itu tak mengganggu jangka masa panjang kesihatan seseorang wanita tu tak? Dia akan mengganggu. Sebab tu kita akan bagi tempoh. Sebab any hormon dia akan buat stabil. So dalam tempoh 6 bulan kalau tak okey mungkin kita terpaksa remove. Dan ada juga suami
suami yang komplain. Okey, Kata maknanya wife keserasian dia. itu bergantung juga kan, bukannya Betul. isteri sahaja yang merasai kan? Ya. Faham? Okey, ini antara kaedah yang boleh anda pertimbangkan. Sebenarnya banyak yang kita kongsikan daripada doktor. Sekejap lagi kita masih lagi nak perhalusi, nak kembangkan lagi bagaimana dengan topik perancangan keluarga yang perlu anda fahami. Seketika nanti hanya di Hello Doktor. Masih lagi bersama dengan kami di Hello Doktor, dan pastinya kalau nampak sekarang ini perkara yang kita bincangkan tadi agak serius ya. Kita nak rehat sekejap, hilangkan sekejap dengan perancangan keluarga. Kita nak merancang juga tentang kesihatan oral. Itu yang paling penting sekali. Okey, kita nak bawakan kepada anda tentang masalah gigi sensitif yang perlu kita fahami bersama. Tapi pastinya bukan saya keseorangan di sini. Saya nak menjemput yang akan bersama-sama dengan anda, pakar penjagaan mulut Helion, Rachel Gunn. Apa khabar? Khabar baik. Baik. Okey, Rachel, kita terus sahaja kepada perbincangan kita. Ini tentang masalah yang sering kali dialami oleh umum masyarakat Malaysia. Masalah gigi sensitif. Jadi sebenarnya bagaimana kita nak klasifikasikan itu merupakan masalah gigi sensitif? Okey. So, gigi sensitif ini adalah ketidakselesaan yang disebabkan oleh makanan atau minuman yang panas, sejuk, manis atau masam, atau ketika anda bernafas dalam udara sejuk. Jika anda merasa rasa ngilu yang pendek dan tajam, dan ini rasanya jauh ke dalam gigi, sebagai contoh apabila anda menggigit aiskrim, ini adalah tanda gigi sensitif. Tindak balas terhadap rangsangan itu juga boleh berlaku apabila anda memberus gigi. Ya, kan? Kadang-kadang perasan tak kalau kita berus gigi tu ada part-part yang kita rasa ngilu, rasa tak selesa. Itu juga mungkin masalah gigi sensitif yang anda alami. Tapi sebenarnya apa yang menyebabkan masalah gigi sensitif ini boleh berlaku? Okey, gigi sensitif ini terdapat pelbagai faktor yang boleh menyebabkan gigi sensitif. Terdapat dua faktor utama, iaitu kehilangan enamel dan penyusutan gusi. So hari ini Rachel akan share tentang punca kehilangan enamel. Ada dua, iaitu memberus gigi terlalu kuat atau memberus gigi terlalu kerap. Dan yang kedua ada akibat hakisan asid. Apabila anda makan makanan dan minuman berasid seperti minuman tenaga yang manis dan bersoda, ini akan berlaku. Pelbagai perkara boleh mencetuskan ketidakselesaan gigi bagi mereka yang mempunyai gigi sensitif. Pencetus yang lebih biasa untuk gigi sensitif adalah makan makanan yang minuman yang sejuk atau panas, ketika anda bernafas dalam udara yang sejuk atau ketika anda memberus gigi. Ya, kan? Perubahan suhu tu kadang-kadang memberikan kesan ngilu, kesan tak selesa. Ada setengah orang tu rasa macam tak apalah, rasa tu sekejap je. Mungkin 1 minit, 2 minit masa kita tengah makan ataupun minum makanan yang paling sejuk ataupun minum minuman yang paling panas dan sebagainya. Tapi lepas tu diam, tak ambil tindakan apa-apa. Kenapa agaknya rakyat Malaysia, termasuk saya lah sendiri, kan kadang-kadang rasa tu kita buat tak tahu je, tak ambil apa-apa tindakan. Apa yang menyebabkan perkara itu berlaku? Ya, yang ini sangat biasa ya, because orang ramai biasanya mereka tidak menyedari masalah ini dan mereka tidak mengenalinya dengan mudah. Sebagai contohnya, punca mereka rasa sensitif adalah kerana gigi mereka sudah terdedah. Walau bagaimanapun, orang ramai umumnya cuma akan mengubat tabiat makanan mereka untuk mengatasi masalah ini. Mereka juga tidak tahu betapa seriusnya masalah ini kerana mereka rasa sakit ni hanya sementara. Jadi mereka tidak merawatnya. Jika tidak dirawat, masalah akan bertambah teruk. Semua masalah oral ni sebenarnya boleh dicegah jika kita bertindak secara lebih awal. Ya, kan? Dapatkan konsultasi, ambil tindakan lebih awal, buat rawatan dengan lebih awal. Mungkin masalah yang serius itu tidak berlaku. Lebih potensinya untuk sembuh. Bila kita cerita tentang penyelesaian ataupun solusi yang sesuai ni, kadang-kadang kita sendiri pun tak tahu. Masalah kondisi yang dialami ini, masalah gigi sensitif ni, apakah penyelesaian yang terbaik? Mungkin Rachel nak kongsikan juga bersama dengan kami. Boleh. Kami mempunyai ubat gigi sensitif khusus nombor 1 di Malaysia, iaitu Sensodyne. Anda boleh menggunakan varian Sensodyne Fresh Mint yang berfungsi jauh ke dalam gigi untuk melegakan gigi sensitif dan membantu mengawalnya daripada kembali. Ia mengandungi zinc untuk gusi yang sihat, Florida untuk menentang rongga gigi dan juga pudina untuk nafas yang lebih segar. Ya, itu yang paling penting sekali. Kita tahu masalah yang dialami, mengambil solusi iaitu membeli ubat gigi yang bersesuaian dengan masalah gigi yang kita alami. Itu dia kan, kadang-kadang kita beli satu ubat gigi tu guna semua orang kat dalam rumah. Tapi kadang-kadang kita mempunyai masalah gigi sensitif. Yang ahli keluarga lain mempunyai masalah yang berbeza. Okey, Rachel dah kongsikan bersama dengan kita. Tapi sebenarnya panjang lagi tentang masalah kesihatan gigi ni. Mungkin kita nak kongsikan dalam episod yang lain di Hello Doktor Gigi musim yang kedua bersama dengan Sensodyne. Ya.
So, Hello Dr. Gigi musim kedua ini adalah program di mana kita akan membincangkan tentang kesihatan dan kebersihan oral. Apa yang kita perlu lakukan untuk menjaganya dan tentu saja sebagai sebahagian daripada Helion, bagaimana produk kita dapat membantu. Helion adalah salah satu pakar penyedia kesihatan oral terbesar di dunia. Kami mempunyai pelbagai produk berasaskan sains seperti Sensodyne, Polident, Parodontax yang akan membantu anda dengan masalah kesihatan oral. Dan tahun ini kami sangat gembira kerana sekali lagi kami mengambil bahagian dalam musim kedua Hello Dr. Gigi untuk mewujudkan kesedaran kepada semua penonton kita. Anda boleh menontonnya pada setiap hari Isnin pukul 10.50 malam di TV3 bermula 4 Disember selama 5 minggu berturut-turut. Atau anda boleh menonton siaran ulangannya setiap hari Rabu 10.30 malam di TV9. Ya, itu dia. Jangan lupa untuk saksikan Hello Dr. Gigi untuk musim yang kedua bersama dengan Sensodyne 10.50 minit malam hari Isnin. Terima kasih banyak-banyak Rachel berkongsi dengan kami. Banyak sebenarnya info berkaitan dengan masalah gigi sensitif yang kita alami sebenarnya. Itu adalah masalah umum. Ramai dalam kalangan kita yang nak tahu solusinya. Rachel Gunn, pakar penjagaan mulut Helion. Alright, jadi kita nak teruskan perbincangan kita. Fokuskan kembali terhadap tajuk utama iaitu perancangan keluarga. Kali ini kita nak kongsikan laporan khas berkaitan dengan pembekuan telur dan sperma. Sama-sama kita saksikan. Pembekuan telur dan pembekuan sperma ialah satu kaedah ataupun proses yang kita nak memelihara atau mengekalkan telur dan sperma buat masa yang tertentu. So, kita tahu secara umumnya bila wanita berusia, bilangan dan juga kualiti telur akan berkurangan. Kanser selalunya memerlukan rawatan kemoterapi ataupun radioterapi. Dia boleh memudaratkan fungsi sperma ataupun telur. So, sebelum rawatan kemoterapi ataupun radioterapi dimulakan, kita akan membekukan dulu telur ataupun sperma supaya bila mereka menjalani rawatan, we still have in the tank supaya kita tak masih boleh digunakan untuk masa hadapan. So selalunya bila wanita datang, kita akan mengendalikan pemeriksaan yang lanjut. Kita akan buat scan untuk pastikan semua elok, and kita akan buat some blood test lah untuk tengok berapa telur yang sudah sedia ada. Wanita akan melalui satu small procedure yang kita panggil egg retrieval ataupun egg pickup. Procedure ini dilakukan di bilik pembedahan, minor procedure, dan mereka akan diberi bius penuh. Okay? So satu jarum ataupun halus akan dimasukkan melalui faraj ke telur untuk keluarkan setiap telur di bahagian kiri dan kanan. Dan kita akan pantau telur ini dimakmal. Telur yang matang akan dibekukan. Untuk lelaki, kadar fertility tidak menurun secara mendadak. Kadang-kadang umur 40, dia masih tak ada masalah. So selalunya jarang lelaki datang untuk membekukan sperma. Dan kebanyakan lelaki membekukan sperma jikalau mereka risau ataupun sebelum memulakan rawatan kanser. Untuk lelaki, prosedur ni agak lagi simple. Mereka akan datang, kita akan ada satu bilik yang privacy yang mereka boleh masuk dan menghasilkan air mani secara sendiri. So setelah dapat air mani, kita akan menganalisa dan kita akan bekukan. Kita boleh freeze telur dan freeze sperm up to 10 tahun. So it's quite a very long years, dan dia takkan menjejaskan apa-apa kualiti ke ataupun it can be harmful ke tak. Actually pembekuan ini sudah berada di sini dah many years already. So actually dia adalah very safe. Okey,
Okey, kami di Hello Doktor sentiasa memberikan laporan penuh secara berkeseluruhan meliputi setiap aspek yang mungkin untuk kita educate bersama, kita timba ilmu pengetahuan bersama seperti mana yang tadi doktor kan, pembekuan telur dan sperma. Kalau dulu memang tak adalah, sekarang ni dengan teknologi bergerak dengan begitu pesat sekali, itu antara cara yang sebenarnya menjadi tontonan kita juga. Selain daripada itu, kalau mungkin seseorang individu itu tak serasi dengan pil perancang ataupun implanon, apa lagi antara kaedah lain doktor yang boleh menjadi yang boleh dipertimbangkan? Okey. Kita actually ada kita panggil Mirena. Dia kedua-dua ni adalah alat dalam rahim. Ya, bezanya adalah Mirena ni dia ada hormon dan biasanya kita masukkan ke dalam ni dan dibiarkan selama 5 tahun. So jadi untuk wanita yang mungkin pada umur 43, 44, lebih 40 tahun mempunyai masalah period dan mahu merancang supaya tidak pregnant, ini sangat sesuai. Ya. 5 tahun. Lepas 5 tahun tukar balik. Yes. Dan kalau contoh orang yang tiada tak nak yang benda kaitan dengan hormon dan tiada masalah dengan period, kita boleh masukkan alat dalam rahim. Kita panggil IUCD. Yang ini bertahan 3 tahun. Ya, saya selalu juga dengarkan IUCD. Yes, Alright. yes. Inilah antara alatan ataupun alat dalam rahim yang boleh digunakan sebagai alternatif lain. Betul. Mungkin ada setengah orang tak serasi dengan pil perancang, tak serasi dengan implanon kan. Kita juga ada morning after pill yang juga menjadi antara alternatif lain yang diambil. Dan kontraseptif bagi lelaki. Okey. So saya suka combinekan morning after pill dengan kontraseptif lelaki. Kontraseptif lelaki setakat ni adalah kondom lah, kita panggil barrier method ataupun kita panggil coitus interruptus, lepas luar. Tapi itu saya tak galakkan sebab 50% memang patient akan lekat. So morning after pill ni kita biasanya orang kata recommend pesakit untuk ambil selepas bersama dengan pasangan apabila kebocoran kondom. Dia bukannya tiada apa protection dan makan. Itu sebenarnya tidak berapa tepat. Selepas kebocoran kondom dan dia check dan perlu makan morning after pill ni dalam tempoh 3 hari, 72 jam. Okey. Yes. Right. The best to be taken 24 hours. Dalam 24 jam perlu peratusan berjaya 95%. Okey, apa different dia dengan emergency pill? Ya, sama. Sama. Okey, that's the morning after pill dengan emergency pregnancy pill adalah satu perkara yang sama. Cuma pelbagai jenis lah kalau kita tengok kat pasaran kan. Biasanya dekat pasaran dia ada 2, Escapel dengan Prostino. Okey. Dua ni. Yes. Okey, itu dia antara saya rasa sangat detail penerangan daripada doktor hari ini untuk wanita yang pastinya tidak perlu lagi rujuk mana-mana buku. Dah tahu dah kan, pergi farmasi selalunya anda akan pasti yang mana yang bersesuaian dengan kita. Masih ada lagi perbincangan dengan Dr. Mariam. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami di Hello Doktor. Terima kasih bersama dengan kami masih lagi di Hello Doktor untuk perancangan keluarga di minit-minit akhir perbincangan kita. Okey, perbincangan yang berkaitan dengan dalam konteks perancangan keluarga ni, kita risaukan apa yang berlaku sekarang ni, kesedaran masih lagi berada pada tahap yang sangat rendah. Ramai yang saya tanya kawan-kawan, tak naklah kita nak cuba untuk try sendiri, cuba untuk buang luar atau cuba untuk kawal sendiri segala perancangan yang diperlukan untuk keluarga. Apa pendapat doktor sebenarnya? Mengapa mereka tak nak cuba kaedah kontraseptif yang disediakan? Okey. Saya suka soalan ni sebab kan dari segi jumpa patient ni kita kena faham mentaliti mereka dulu. Kebanyakan pesakit ni secara experience kami semua, kalau mereka di luar bandar, mereka lebih kepada percaya anak itu adalah rezeki. Faham. Dan mengamalkan kontraseptif itu adalah against daripada apa yang dipercayai dengan ikut pada keagamaan dan sebagainya. Untuk bandar punya wanita pula, urban, saya panggil urban, mereka lebih takut kepada side effect. Macam saya kata, hormon, naik berat badan, naik jerawat. Sometimes husband datang jumpa saya kata, doktor, saya tak nak my wife ambil hormon because she's not my wife anymore. Why? Tiba-tiba emotional. Ya, betul. Yes, those are the things lah. So that's why there are option untuk all this macam maybe non-hormonal macam barrier method or IUCD macam tu lah. Tapi wujudlah doktor kajian saintifik yang mengukuhkan itu merupakan kesan side effect yang betul. Betul. Jadi bila cerita tentang side effect untuk konteks perancangan keluarga yang diamalkan ni, ada kesan jangka panjang terhadap wanita ataupun risiko-risiko tertentu yang perlu kita fahami? Okey, betul. Actually untuk
untuk perancangan keluarga ni dia ada hormon kan. So kalau ibu makan hormon ni, kalau pesakit ada masalah liver, masalah hati, so ubat ni tak boleh diberi. So kalau contoh wanita yang merokok, ubat yang makan tak boleh diberi. So kalau contoh pesakit yang selepas umur 40 tahun mungkin masalah fibroid, gynae kan. So ada certain ubat tu contoh macam tak berapa sesuai. Contoh IUCD ke ataupun dia menyebabkan benda tu tidak berjaya. So banyak faktor yang kita kena ambil kira sebelum kita memberi pilihan apa yang sesuai untuk mereka. Okey. Maknanya tak boleh kita pukul rata mengatakan ini merupakan kaedah yang boleh dijadikan sebagai pilihan anda. Perlu ada konsultasi daripada doktor terhadap kesihatan wanita tersebut. Betul. Okey, secara keseluruhan keadaan semasa relevannya setakat ini kan. Bagaimana kita nak katakan yang itu adalah golongan yang tidak perlu lagi mengawal menggunakan cara kontraseptif dan golongan ini pula perlu. Apakah kategori keluarga yang diperlukan? Adakah dengan kuantiti anak ramai ke ataupun dengan kadar sosioekonomi mereka ke ataupun faktor yang bagaimana? Okey, first of all, kita semua kena tahu selagi mana seorang wanita tu ada haid bersama dengan lelaki, dia boleh pregnant sampai umur 51 tahun. Maksud 51 adalah umur menopause wanita secara amnya. Alright. So kalau tidak merancang memang boleh pregnant, ya. Tapi untuk kita meletakkan kepada pesakit, pesakit ni sesuai berapa orang anak tu, itu adalah tidak adil untuk mereka sebab sosioekonomi dan sebagainya. Untuk based on that. So kita kena tengok dari segi kesihatan. Contoh ya, kalau pesakit tu ada masalah jantung dan kalau pregnant tu menyebabkan kematian pada ibu, dan yes, doktor pakar akan kata no, pregnancy is so dangerous for you, you tak boleh. Tapi kalau contoh wanita, come as an example, datang umur less than 25, umur baru 25, anak dah 4-5 orang. So we are expecting for that how many years dia akan pregnant lagi. So in that case kita kena kata you have to merancang. Tapi ada juga, because now carrier woman banyak kan, so they got married maybe at the age of 35. So 35 she got one child as an example. Lepas tu kita suruh rancang lama sangat pun tak boleh juga. So peratusan akan berkurang. So every option, every advice, semua kita akan tengok banyak faktor. Sosioekonomi, dari segi kesihatan, dari segi financial dan sebagainya. Sebab apa yang kita nak adalah quality. Betul kan? Itu nak cerita tu, quality dengan kuantiti. Kalau dahulu kuantiti itu bukanlah satu perkara yang begitu besar. Memang mak-mak kita, bapa-bapa kita, semua anak 10 tu paling sikit. 10 paling sikit. Doktor berapa adik-beradiknya? Saya 10. 10 paling sikit. Samalah mak saya pun, arwah mak saya 12 adik-beradik dia. Jadi sekarang ni 2 pun dah rasa macam ramai. Doktor. Relevannya untuk masa kini, apa yang perlu kita fokuskan? Okey, sebab saya rasa sekarang ni lebih kepada pembesaran anak tu. Dari segi education, dari segi kesihatan, dari segi orang kata pembawaan, sebab sekarang dengan all this internet and also ibu bapa sangat main peranan dalam pembesaran anak. So tidak semestinya anak tu ramai dan tidak, orang kata tak terjagalah kan? Macam tu. Dan kita nak semua anak-anak tu kalau boleh menjadi dari setiap sudutnya. Aspek yang perlu kita siap siagakan mereka lah yang akan mewarisi negara. Sebab tu perancangan keluarga ni terkait rapat dengan perancangan negara kita. Bagaimana bermulanya daripada sekecil-kecil keluarga kita ni akan menjamin kesihatan dan kestabilan negara kita juga. Doktor, penghujungnya panduan nasihat doktor daripada doktor sendirilah yang melihat kepada situasi terkini kan. Bagaimana statistik yang digambarkan sekarang ni mungkin lebih berjaga-jaga untuk ibu ayah mempunyai anak. Bagaimana doktor nak kongsikan? It's very interesting sebab if you were to look, kalau kita tengok zaman 70-an dulu, rata-rata di Malaysia orang ada 5 orang anak. Tapi sekarang rata-rata dalam bukan 1 atau 2 orang anak sahaja. So at this point scientifically memang dia buat kajian dekat demographic Malaysia. So kita di negara kita ni adalah actually di antara menyuruh orang pregnant dan kesuburan juga di tengah-tengah. Jadi kita kena ambil kira banyak faktor dari segi contoh kalau orang yang muda setahun pregnant, benda tu kita kena kawal. Tapi orang yang dah berusia janganlah tak nak pregnant pula sebabkan sosioekonomi. So these are the things yang kita kena look into, and every pregnancy should be planned and wanted. That's the main thing. Unmet need kan. Yes. Masih banyak lagi doktor yang tidak
mahu peratusan bagaimana dengan wanita sendiri berkongsi yang sebenarnya saya tak pernah merancang. Ini adalah terbabas, ini adalah aksiden. Pendapat doktor masih lagi berhadapan dengan situasi itu? Memang banyak yang berhadapan dengan situasi itu dan kami sebagai orang yang receiving end selalu menasihatkan mereka, okey tak apa, ini dah terjadi, kita jaga dengan sebaik mungkin, kita tengok apa potensial komplikasi yang boleh berlaku, next time jumpa saya kita masuk implanon. Macam itulah. Ada yang beranggapan seperti itu dalam pregnancy lagi dan pun merancang bagaimana untuk menggunakan kaedah kontraseptif. Itu yang sepatutnya. Sebab should be every pregnancy should be planned and wanted. Yes, every pregnancy should be planned and wanted. Yes. Dimahukan lah kan, dan Yes, juga kita betul. merancang tentang kehamilan tersebut. Terima kasih banyak-banyak doktor bersama dengan kami, Dr. Mariam Sakinah Muhammad Rom selaku pakar perunding obstetrik dan juga ginekologi daripada Hospital Wanita dan Kanak-kanak Andorra bersama dengan kita sepanjang 1 jam. Saya kira anda juga mempunyai ilmu yang tertentu. Kita cuma tambah baik dari segi penerangan mengikut pada kajian saintifik secara yang dapat dibuktikan bersama dengan doktor pakar kita pada hari ini di Hello Doktor. Jangan lupa saksikan kami pada minggu hadapan untuk topik yang berbeza, iaitu topik anak stres. Ini pun sangat penting juga kepada ibu bapa di luar sana. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi.